Soalan nombor 9 adalah yang terakhir bagi sesi lisan pada pagi ini. Dipersilakan Datuk Jonathan Yassin Terima kasih, Yang Berhormat Tuan. Ranau. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Soalan saya nombor 9. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan Ranau. Pada masa ini, dasar umum dalam pengagihan peruntukan perbelanjaan pembangunan ataupun DE kerajaan kepada negeri-negeri dan wilayah-wilayah adalah dengan tujuan untuk merapatkan jurang pembangunan yang wujud. Perkara ini telah dijelaskan dalam dokumen rancangan Malaysia ke-12, iaitu usaha untuk mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah dan negeri telah diberi penekanan dalam tema 2 rancangan Malaysia ke-12, iaitu memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti pemacu perubahan, termasuk juga dalam perkara 7 RMK 12, iaitu menggandakan pertumbuhan negeri kurang membangun, terutama Sabah dan Sarawak bagi merapatkan jurang pembangunan. Untuk makluman yang berhormat, usaha bagi merapatkan jurang pembangunan antara wilayah ini telah bermula sejak rancangan Malaysia ke-11 lagi pun, iaitu sejak tahun 2016. Projek-projek strategi infrastruktur yang telah diluluskan akan diteruskan bagi memelihara kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat seiring dengan konsep dan matlamat Malaysia Madani. Kerajaan perlu menilai keberkesanan projek-projek yang dilaksanakan dari semasa ke semasa dan akan memberi pertimbangan sewajarnya ke atas cadangan projek-projek baru dengan mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan persekutuan. Bagi pelaksanaan projek-projek yang diluluskan, kerjasama pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan sangat diperlukan bagi memastikan projek dapat dilaksanakan mengikut jadual dan memberi nilai terbaik kepada perbelanjaan dengan izin Datuk Yang di-Pertua best value for our money. Dalam hal ini, projek yang diluluskan diharapkan mampu memberi impak yang tinggi kepada rakyat dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Datuk Yang di-Pertua, secara amnya peruntukan DE diagihkan bagi melaksanakan projek-projek yang diluluskan berdasarkan permohonan dan keperluan yang dikemukakan oleh kementerian-kementerian dan bukannya daripada pihak negeri. Bagi Kementerian Ekonomi sebagai pihak yang menguruskan perbelanjaan pembangunan, keperluan projek di sesebuah negeri atau kawasan sepatutnya telah disaring dan dinilai oleh kementerian-kementerian terbabit. Cuma kadang-kadang kita berlaku keadaan yang mana keutamaan di peringkat kementerian tak selaras dengan keutamaan yang disenaraikan oleh kerajaan negeri. Jadi sebab itu pengagihan peruntukan DE ini adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria projek yang telah ditetapkan yang selaras dengan fokus, strategi dan matlamat rancangan Malaysia ke-12. Sehubungan itu, pengagihan peruntukan DE kepada negeri-negeri adalah merujuk kepada agihan peruntukan kementerian mengikut lokasi projek-projek di negeri yang terbabit berdasarkan kepada matlamat dan juga strategi di dalam rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, silakan. Yang Berhormat Terima kasih di atas jawapan Menteri berkenaan soalan tadi. Cuma bolehkah kerajaan kiranya mereka menetapkan berapakah sebenarnya kuota daripada setiap negeri itu supaya negeri itu sendiri menentukan mana yang dipikirkan penting untuk negeri dan diajukan kepada persekutuan untuk diminta dana bagi melakukan sesuatu kerja-kerja pembangunan. Sebab kadang-kadang kita mendengar, saya baru balik ke Sabah, dengar daripada satu orang pegawai hewan, dia katakan kita kena datang ke Kementerian Hewan di KL merayu-rayu peruntukan. Jadi maksudnya ini kita sepertilah seorang pengemis untuk meminta peruntukan. Lagi baik tentukan jumlahnya, dan kerajaan negeri akan tetapkan mana satu yang merupakan kepentingan negeri sendiri. Itu supaya jelas, supaya kita dapat tahu gambar yang jelas berapa yang kita beli pohon tiap tahun. Kalau saya diizinkan satu lagi soalan, bolehkah Kementerian Ekonomi mempertimbangkan supaya
pengagihan peruntukan bagi MP-MP daripada Sabah Sarawak juga diberi keadilan atau reformasi, karena kita tahu saya berdiri Ranau mewakili 11 wakil parlimen daripada Semenanjung. Setiap tahun mereka dapat 44 juta. Kawasan saya lebih luas dapat 1 juta. Jadi di mana keadilan yang kita cakap tentang soal mau negara madani, tentang keseimbangan, supaya kita dapat suatu keadilan bagi semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Pak Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Ranau. Ada beberapa perkara yang dibawa oleh Ranau. Pertama, kenapa tidak diberikan peruntukan mengikut kuota dan pelaksanaan projek itu ditentukan sendiri oleh pihak kerajaan negeri. Perkara ini perlu merujuk kepada bidang kuasa yang ada mengikut perlembagaan persekutuan. Ada perkara dan tanggungjawab itu yang berada di peringkat agensi-agensi dan kementerian di peringkat persekutuan. Ada yang di peringkat negeri. Jadi selagi perkara itu mengenai kuasa, punca kuasa itu ada mengikut perlembagaan, saya fikir perkara itu perlulah mengikut peraturan perlembagaan itu. Cuma yang kita boleh buat ialah kita perhalusi lagi supaya penyelarasan di antara agensi di peringkat persekutuan dengan permintaan dan keperluan di peringkat setempat ini diperbaiki. Saya faham selalunya perkara ini timbul kerana kekangan kewangan. Kerana kementerian masing-masing mempunyai jadual perkara-perkara yang perlu dibaiki, ditambah baik, dan selalunya dia mengambil masa sebelum satu kitaran tambah baik itu berlaku. Yang boleh dibuat insya-Allah ialah untuk kita memastikan bahawa kalau ada perkara-perkara yang terdesak, contohnya dalam Belanjawan 2023 yang Amat Berhormat Tambun membuat keputusan, sekolah-sekolah daif, klinik-klinik daif adalah perkara-perkara yang terdesak, jalan-jalan daif adalah perkara-perkara yang terdesak, maka satu peruntukan tambahan diberikan untuk memastikan seberapa banyak kawasan mendapat manfaat. InsyaAllah perkara ini akan terus diperhalusi dari satu masa ke satu masa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.